Dunia siasat ni dunia yang penuh dengan pancaroba, kan, penuh dengan urusan dunia, kan, berhadapan dengan orang yang jujur, berhadapan dengan orang yang nipu, dan pelbagai jenis manusia. Perlu kepada fatanah. Sebab itu Nabi Rasul ni, salah satu sifat wajib yang perlu ada pada Nabi Rasul ialah fatanah, bijaksana. Pasal Nabi Rasul ni diutus Allah Ta'ala untuk berhadapan dengan manusia. Manusia bukan semua yang baik, bukan semua terima seruan Nabi Rasul. Ramai yang menentang. Bagaimana Nabi Rasul nak berhadapan dengan manusia-manusia seperti ini kalau mereka tiada kebijaksanaan, tiada fatanah? Itulah dia ahli siasat. Begitulah ahli siasat pun perlu ada fatanah, kebijaksanaan. Kalau tak ada kebijaksanaan, pakat kena tipu je lah, sampai sudah. Jadi Sayyidina Umar melihat Abdullah tidak seperti itu. Mungkin dia seorang yang adil, tapi belum tentu dia seorang yang ada fatanah. Maka tak boleh jadi pemimpin. Biar aku seorang yang ditanya Allah tentang urusan manusia. Jangan babitkan Abdullah sekali. Ini cerita dia. Ceritalah siapa Abdullah tu. Wallahualam. Baik. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda. Jadi Abdullah bin Umar meriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bersabda, "Innallaha azza wa jalla", sesungguhnya Allah azza wa jalla, "yaqbalu taubatal abdi", menerima taubat seorang hamba, malam yugharghir, selagi dia tidak yugharghir. Yugharghir ni apa? Gar, bunyi tu, bunyi kongkong, kan? Lagi nyawa tu tak sampai ke kerongkong. Sebab nyawa kita ni, dalam hadis Nabi yang lain diterangkan, nyawa kita ni akan dicabut oleh malaikat maut daripada kaki. Daripada kaki naik ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke paru, sampai ke dada. Last sekali di kerongkong. Lepas tu kadang-kadang orang yang nazak, tengok orang nazak itu pegang kaki dia tengok. Kalau kaki sejuk tu, ajarlah si polan ni mengucap la ilaha illallah. Kalau kaki tu panas lagi tu, bolehlah baca Yasin. Baca Yasin. Bukan apa, nak mudahkan urusan dia, baca Yasin. Kalau dah sejuk kaki tu, di samping baca Yasin, ajarkanlah laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang-orang yang hampir mati di kalangan kamu kalimah la ilaha illallah. Itu cerita. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seseorang hamba. Maksudnya, kita ni lagi mana hidup, jahat mana kita pun, Allah Ta'ala masih buka ruang untuk kita bertaubat. Sebab tu kita, bila orang tanya, seseorang bertanya kepada kita, "Tuan, saya ni jahat, saya ni apa, saya tak buat, minum, judi, mabuk, main perempuan, siapa tak kenal saya, Ustaz? Tapi saya dah sedar, saya dah insaf, saya nak jadi orang baik. Adakah Allah Ta'ala terima taubat saya?" Contoh, saya ni dulu perempuan jahat, mana lelaki tak kenal saya, mana lelaki tak pernah bersama saya, semua cakap aja yang pendek, yang rendah, yang tinggi, yang kurus, yang gemuk, yang hitam, yang putih, yang cerah, yang handsome, yang tak handsome, semua ada. Ustaz, saya ni perempuan jahat, sekarang saya dah insaf, saya nak balik ke jalan Allah. Saya nak, dalam hati saya nak ada satu rumah tangga, seorang suami, anak-anak, kehidupan yang bahagia. Ada tak Allah Ta'ala terima taubat saya? Ada tak lelaki yang sudi memperisterikan saya? Apa kita nak jawab? Apa kita nak jawab? Adakah kita nak jawab macam Tokan Telik dalam filem Alibaba Berjalan Labu?
Tengok perempuan cun dia, kau minta cerai dengan suami kamu, lepas tu kahwin dengan saya, insya-Allah selamat. Ada ke macam tu? Pilih orang, tak lawa je tak payah, kau tunggu suami kamu. Kalau lawa minta cerai. Ada macam tu. Pilih-pilih. Dah, kita beritahu lah hadis ni. InsyaAllah puan, Allah Ta'ala menerima, maha menerima taubat. InsyaAllah. Tentang jodoh, mohonlah kepada Allah SWT. InsyaAllah akan ada lelaki salih yang akan memperisterikan puan. Tapi yang cakap, yang menjawab tu pun tak tahulah kan. Kan, kalau tengok perempuan yang tanya tu lawa, mungkin ustaz yang jawab tu lembat tu. Tak mungkin lah kan. Tapi jawapan kita kepada pertanyaan, tak boleh kita keluarkan, alah kau dah jahat tu sampai mati pun jahat. Belum tentu lagi. Sebab Allah Ta'ala kata, Nabi SAW kata, Allah Ta'ala akan menerima taubat seorang hamba. Maknanya sejauh sebesar mana dosa dia pun, kalau dia bertaubat nasuha, ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, kata Allah SWT, bertaubatlah sekalian kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa makna taubat nasuha? Taubat yang sebenar-benarnya, yang menepati 3 ataupun 4 syarat taubat. Ditinggalkan perbuatan jahat, perbuatan maksiat, menyesal kerana melakukan perbuatan maksiat, berazam tak akan ulangi kembali perbuatan maksiat, memohon ampun kepada manusia di sekeliling kalau dosa itu berkaitan dengan manusia. Kalau kita sebagai pemimpin, minta maaf dengan rakyat lah. Itu saja. Nak taubat, saya dengan ini memohon ampun, mohon maaf kepada semua rakyat atas kebejatan saya, kesalahan saya, perilaku saya. Jatuh ke ego, maruah kita? Tak jatuh. Sebab kita mohon maaf. Kalau kita tak mohon maaf, macam mana taubat kita nak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon maaf secara umum lah. Nak pergi jumpa seorang penting kan? Secara umum lah, kita mohon maaf. Kalau sepanjang saya menjadi pemimpin ada kelemahan, ada kekurangan, ada perkara yang menimbulkan tak puas hati, kita maaf, tak apa. Kita nak besar dah, nak letak jawatan dah sebagai pemimpin. Sebelum letak jawatan, buatlah benda tu. Sebelum kita berundur, buatlah benda tu. Kan? Mohon maaf kepada rakyat, tak jatuh maruah kita, tak jatuh kedudukan kita, malah kita akan lebih dihormati kerana kita berani memohon maaf kepada sesama manusia sebelum Allah Ta'ala menerima taubat kita. Sebab kita bukannya tak ada dosa. Yang tak ada dosa para Nabi dan Rasul, itu memang tak ada dosa. Itu pun Nabi SAW beristighfar kepada Allah sehari semalam 70 kali. Kita istighfar berapa kali? Paling tinggi 7 kali 7 kali 5 berapa? 35. Setengah daripada yang Nabi amal. Nabi amal 70, kita 35. Itu pun kalau penuh. Kalau penuh 5 waktu. Kalau lepas semayang angkat punggung cabut terus, nak cepat. Masa semayang, masa rehat-rehat, langsung tak ada istighfar. Kan? Astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Itu boleh pun. Nabi SAW yang sebegitu tak ada dosa pun minta ampun kepada Allah 70 kali. Ini kan pula kita manusia biasa. Tapi kalau kita ada dosa sesama manusia, itulah dia, mohon maaf sesama manusia. Mohon maaf. Maksud saya, habis kuliah je, kalau ada apa-apa yang saya sampaikan tak kena gaya, mungkin tuan-tuan tak setuju, mungkin tuan-tuan tak suka, mungkin tuan-tuan rasa tak kena gaya, saya mohon maaf, minta maaf dari Allah, minta maaf dari Allah. Sebab ilmu ni Allah Ta'ala punya. Minta maaf kepada Nabi SAW, sebab Nabi yang menyampaikan ilmu ni turun-turun sampai kepada kita. Dan kepada tuan-tuan pendengar, mohon maaf kepada tuan-tuan. Kan? Tak jatuh ego kita, tak jatuh kedudukan kita, tak jatuh maruah kita.